Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Bilcher. Nama saya Faith Eli Jeremy, nomor metrik BA 23110018. Dan pada hari ini saya akan membentangkan soalan 7. Sebelum itu, saya mohon maaf jika terdapat bunyi bising semasa pembentangan saya. Soalan 7 membincangkan peranan prinsip cukai tanpa perwakilan taxation without representation dalam membangkitkan rasa tidak puas hati dalam kalangan koloni Amerika terhadap kerajaan kolonial British sebelum tahun 1775. Koloni Amerika mengalami kemakmuran dan dengan institusi yang stabil dan cukai rendah sebelum tahun 1775. Keadaan politik dan ekonomi dipengaruhi oleh kerajaan kolonial British dengan cukai yang dikenakan tanpa perwakilan. British memperkenalkan cukai baru selepas Perang 7 Tahun, termasuklah cukai pertahanan, gula, kertas, dan yang lain-lain. Prinsip cukai tanpa perwakilan mencetuskan ketidakpuasan di kalangan koloni yang merasa tidak mempunyai suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ketegangan meningkat karena cukai mengganggu perdagangan dan pertanian, menyebabkan cabaran terhadap identiti dan hak asasi rakyat koloni. Asal-usul prinsip cukai tanpa perwakilan. Sugar Act tahun 1764, pengenaan cukai ke atas gula dan barangan lain seperti wine dan kopi. Tujuan cukai adalah untuk mengawal perdagangan dan membayar hutang British. Kesannya adalah meningkatkan kos hidup dan kawalan ekonomi British, menyebabkan protes di kalangan penduduk koloni. Stamp Act tahun 1765, cukai langsung pertama yang dikenakan ke atas dokumen rasmi, surat kabar, dan bahan bercetak. Penduduk diwajibkan membeli stamp khas untuk dokumen tertentu. Ini menyebabkan kemarahan besar karena cukai ini dianggap tidak adil tanpa perwakilan dalam Parlimen British. Townshend Act tahun 1767, cukai ke atas barang import seperti teh, kaca, kertas, dan cat. British meningkatkan tujuan cukai ini adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan. Kesannya adalah koloni melihat cukai ini sebagai penindasan ekonomi yang menyebabkan boikot barangan British. Tea Act tahun 1773 memberikan hak monopoli kepada syarikat Hindia Timur British untuk menjual teh tanpa cukai. Implikasinya ialah persaingan yang tidak adil terhadap peniaga tempatan. Reaksi koloni adalah dengan berlakunya insiden Boston Tea Party pada tahun 1773 sebagai simbol kemarahan penduduk koloni. Cukai tanpa perwakilan. Selepas Perang 7 Tahun, Britain mengenakan cukai seperti Sugar Act dan Stamp Act tanpa memberi koloni Amerika wakil dalam parlimen. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati koloni. Penolakan perwakilan maya. Koloni menolak idea no taxation without representation dan menuntut wakil sebenar untuk meluluskan cukai, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak dan Keluhan. Protes dan revolusi. Koloni memboikot barangan British, mengadakan demonstrasi seperti Boston Tea Party, dan akhirnya bangkit dalam Revolusi Amerika pada tahun 1775 untuk menuntut otonomi. Isu cukai tanpa perwakilan. Cukai tanpa perwakilan dianggap melanggar prinsip asas kebebasan politik. Pemerintah tidak berhak untuk mengenakan cukai tanpa perwakilan rakyat untuk yang harus diwakili dalam badan perundangan. Pengenaan cukai tanpa wakil ini dianggap sebagai paksaan dan bertentangan dengan tradisi undang-undang Inggris. Kesannya terhadap ekonomi ialah koloni merasa tidak diperlakukan sebagai kelas rakyat kedua tanpa hak bersuara. Tindakan dilihat sebagai pengkhianatan terhadap prinsip kebebasan dan kesetaraan. Ketidakpuasan terhadap dasar cukai meningkatkan keinginan koloni untuk memperjuangkan kedaulatan sendiri. Contoh protes mereka adalah Boston Tea Party yang menunjukkan kemarahan mereka terhadap dasar cukai British. Isu pelaksanaan cukai. Penindasan ekonomi melalui cukai. Cukai yang tinggi dan tidak seimbang menambahkan beban keuangan kepada penduduk koloni.
Penduduk mengalami tekanan ekonomi akibat pengurangan daya beli. Ketiadaan perwakilan. Slogan "No Taxation Without Representation" mencerminkan ketidakpuasan terhadap cukai tanpa hak bersuara. Penduduk merasa hak mereka sebagai warga negara diabaikan. Penggunaan hasil cukai. Hasil cukai lebih digunakan untuk kepentingan pemerintahan kolonial, bukan kesejahteraan penduduk. Penduduk merasa sumbangan mereka tidak memberi manfaat setimpal. Ketidakadilan pengagihan cukai. Golongan kaya sering mengelakkan cukai, sementara golongan miskin menanggung beban lebih besar. Jurang ekonomi semakin lebar, meningkatkan rasa dipinggirkan. Prinsip cukai tanpa perwakilan. Koloni Amerika menolak cukai oleh Parlimen British karena mereka tidak mempunyai wakil yang sah dalam parlimen. Ini melanggar hak warga British yang dikenakan cukai hanya oleh wakil pilihan mereka. Ini mencetuskan ketidakpuasan hati terhadap pemerintahan British. Risalah Paine's Common Sense. Common Sense oleh Thomas Paine menyeru penentangan terhadap British dan menolak pemerintahan monarki. Melalui risalah tersebut diperkenalkan ideal demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan sendiri. Disebarkan secara meluas, memupuk semangat patriotisme dan memperjuang kemerdekaan. Penyebaran ketidakpuasan hati. Rasa tidak puas hati disebarkan melalui media, surat kabar, dan risalah untuk menyampaikan maklumat, propaganda, dan semangat kebebasan. Akta Gula tahun 1764 mengenakan cukai ke atas gula dan barang lain, melanggar prinsip cukai tanpa perwakilan karena tidak wakil yang sah di Parlemen British. Peranan media. Surat kabar seperti The Boston Gazette mengkritik cukai tidak adil dan menyadarkan rakyat tentang hak mereka. Tindakan koloni menentang dasar cukai British. Koloni memboikot barangan British selepas Akta Stamp tahun 1765. Ini melemahkan ekonomi British, menyuarakan ketidakpuasan, dan memupuk perpaduan. Protes simbolik yaitu Boston Tea Party. Reaksi terhadap Akta T tahun 1773 membantah monopoli perdagangan British, dianggap ketidakadilan terhadap hak koloni dan mendorong penyatuan untuk menuntut keadilan dan otonomi. Simbolisme Boston Tea Party. Protes seperti boikot ekonomi dan Boston Tea Party menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan cukai, memperkuatkan kesadaran politik dan semangat revolusi, serta menyatukan koloni dalam usaha menuntut kebebasan dari British. Prinsip tiada cukai tanpa perwakilan. Koloni Amerika menolak cukai British seperti Akta Stamp tahun 1765 karena tidak wakil dalam parlemen. Impaknya mengukuhkan kesatuan antara koloni, menjadi asas perjuangan kemerdekaan dan menuntut keadilan politik. Tindak balas koloni adalah persatuan kebebasan, Sons of Liberty. Platform adalah untuk protes kolektif seperti pemboikotan dan penyatuan masyarakat dalam menuntut hak. Kongres Akta Stamp tahun 1765. Wakil koloni bersidang untuk membantah secara kolektif dan mengeluarkan deklarasi hak dan grievance, menuntut hak cukai hanya diberikan kepada badan tempatan. Pemboikotan barangan British oleh koloni Amerika. Koloni Amerika memulaukan barangan import dari Britain seperti teh, tekstil, dan kertas. Pemboikotan ini bertujuan untuk membantah cukai yang dikenakan tanpa perwakilan dalam Parlemen British, khususnya Stamp Act dan Townshend Act. Kaum wanita turut juga terlibat dalam menolak penggunaan produk buatan Britain. Ini menunjukkan solidariti mereka dalam gerakan penentangan. Koloni percaya bahwa boikot ini akan memberi tekanan ekonomi kepada Britain. Tekanan ini diharapkan dapat memaksa kerajaan British untuk membatalkan cukai yang dianggap menindas dan tidak adil. Boston Tea Party, 16 Desember 1773. Sebagai kemuncak protes terhadap Tea Act, kumpulan Sons of Liberty menyamar sebagai penduduk asli dan menaiki kapal-kapal British yang membawa teh di pelabuhan Boston. Mereka membuang 342 teh milik British East Indian Company ke dalam laut dengan nilai kerugian 10.000 pound.
Protes ini dilakukan secara aman tanpa kekerasan terhadap individu atau barangan lain dan hanya fokus kepada simbol penolakan cukai teh. Peristiwa ini meningkatkan ketegangan antara koloni dan British yang menjadi pencetus penting kepada revolusi Amerika yang akhirnya membawa kepada kemerdekaan Amerika Syarikat. Peranan organisasi. Organisasi Sons of Liberty ialah menggerakkan protes besar-besaran yaitu tunjuk perasaan dan tindakan langsung. Mereka menganjurkan Boston Tea Party di mana di mana teh British dibuang ke laut sebagai simbol penentangan. Kongres Continental pertama ialah wakil koloni bertemu untuk menyelaraskan tindak balas terhadap British. Ia mengeluarkan deklarasi hak dan aduan yang mencabar tindakan kerajaan British. Peranan masyarakat. Penggunaan media. Surat kabar dan risalah seperti Common Sense oleh Thomas Paine menyebarkan idea anti-British kepada rakyat. Perhimpunan tempatan, platform untuk membincangkan ketidakkeadilan cukai dan menyusun strategi boikot barang British. Pemboikotan, sokongan masyarakat terhadap boikot produk British dan meningkatkan tekanan terhadap kerajaan kolonial. Kesatuan dan solidariti, perpaduan antara koloni melalui Kongres Continental mengukuhkan tekad melawan dasar British. Pergerakan anti cukai mencetuskan rasa nasionalisme dan solidariti di kalangan koloni. Kesan prinsip cukai tanpa perwakilan. Dari segi ekonomi, terdapat rasa ketidakpuasan hati yang menyebabkan koloni memboikot produk British. Ini menyumbang kepada penyusutan ekonomi akibat sekatan perdagangan. Dari segi sosial, menyebabkan ketidakpuasan hati yang memupuk semangat perpaduan dalam kalangan koloni dari pelbagai latar belakang dan kelas sosial. Dari segi politik, membawa kepada penubuhan Kongres Benua pada tahun 1774 yang menjadi asas bagi pemerintahan baru dan mendorong konsep berdikari. Cukai tanpa perwakilan sebagai pencetus revolusi Amerika. Hak bersuara individu dalam pemerintahan. Hanya cukai yang diluluskan oleh badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat dianggap sah. Rakyat koloni mendesak wakil rakyat Amerika bertanggung jawab kepada rakyat dan bukan kerajaan British. Rakyat menuntut sistem pemerintahan dengan perwakilan yang sah. Prinsip taxation without representation menyumbang kepada kedaulatan rakyat koloni. Kerajaan koloni perlu mempunyai sistem pemerintahan dan undang-undang tersendiri yang bebas daripada pengaruh British. Sistem pemerintahan tempatan yang lebih relevan dan berkesan membatasi kuasa parlimen British. Penindasan oleh British melalui cukai tanpa perwakilan dianggap sebagai eksploitasi ekonomi dan politik. Rakyat koloni mula menentang British untuk kebebasan. Peristiwa Boston Tea Party mencerminkan semangat perjuangan koloni melawan penindasan dan mencapai kebebasan. Penentangan ekonomi ke gerakan revolusi. Rakyat menyadari hak untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Sons of Liberty dan gerakan revolusi bertujuan untuk menentang kekuasaan British dan memperjuangkan hak politik. Manakala Boston Tea Party dan kesedaran revolusi, simbolik membuang teh ke pelabuhan adalah tanda protes cukai teh. Ini menggalakkan semangat revolusi dan patriotisme. Penemuan Kongres Continental pertama, kedua, dan Iktihar Kemerdekaan. Penemuan Kongres Continental pertama membahaskan mengenai akta tak terderita mengenai kenakan cukai ke atas koloni menimbulkan kemarahan dan menentang Inggris. Melalui slogan cukai tanpa perwakilan telah meyakinkan koloni Amerika menentang dan akta tersebut dibatalkan akibat tekanan oleh masyarakat dan koloni. Penubuhan Kongres Continental kedua, Kongres memutuskan perang dengan Inggris dengan mengubah kolonial menjadi tentera Continental dan tindakan ini merupakan tindak balas kepada konflik bersenjata antara koloni dan British. Kongres ini terdiri daripada wakil-wakil 13 koloni termasuk tokoh terkenal John Adams, Thomas Jefferson, dan Kolonel George Washington dari Virginia sebagai pemimpin yang tertinggi bagi pasukan Amerika Syarikat untuk menentang pemerintah British. Hasilnya, Kongres Continental kedua memainkan peranan penting dalam mengatur strategi peperangan yang membawa kepada Perang Revolusi Amerika.
Kesimpulannya, koloni Amerika dikenakan cukai oleh British tanpa perwakilan di parlemen. Rasa ketidakadilan timbul karena koloni tidak suara dalam pengubalan undang-undang yang pengaruhi kehidupan dan ekonomi mereka. Cukai dianggap sebagai penindasan dan pelanggaran hak asasi karena hanya badan perwakilan yang berhak mengenakan cukai. Kesadaran terhadap cukai dan sistem pemerintahan yang berat sebelah mendorong pergerakan kemerdekaan. Prinsip ini menjadi simbol perjuangan hak dan kebebasan yang akhirnya membawa kepada revolusi Amerika. Sekian daripada saya. Terima kasih.